What's up guys? It's your brother from another mother, Coach Cam Izwan. Okay, nak tanya. Kalau seseorang tu pernah gemuk sampai 150 kg 15 tahun lepas, agak-agak orang tu akan buat apa sekarang? Masih sama atau masih besar? So sebelum kita bermula, tak kisah you all kat mana, please support misi kami untuk membantu dan mengurangkan 1% obesity di Malaysia by liking and following our channel dan share dengan kawan-kawan you all. Welcome to our 7th episode of Cam Izwan Podcast channel. Di channel kami, saya berkongsi tentang fakta sains kesihatan dan pada masa sama, saya invite credible and successful individual in their respective industry. Siapakah dia yang dulunya pernah mencecah 150 kilo dan kini membantu ramai rakyat Malaysia terutamanya di Cyberjaya? Okay, please welcome Firdaus. Alright, thank you very much for inviting me. No worries. Okay, Firdaus, kepada mereka yang mungkin tak kenal you, saya pasti ramai kenal Firdaus. Okay, boleh tak kongsi sedikit sebanyak tentang diri you? Daripada zaman muda sampai sekarang, macam mana berat tu pernah mencecah 150 kilo dahulu? Okay, alright. Hai, Assalamualaikum semua. And then saya Firdaus. Okay, and then saya kenalkan diri dulu lah. Actually saya berada daripada Shah Alam. Okay, and then dah memang dalam fitness industry ni actually tak adalah lama sangat sebab saya punya background sebenarnya adalah IT. Okay. I was in IT, belajar, grad in the diploma of IT. Lepas tu memang kalau badan besar ni, sebab orang tahulah bila IT ni kita banyak komputer, duduk and then makan semua depan komputer. Tidur lambat. Okay, tidur lambat. Okay, so that's why my lifestyle and also my background lah. Okay, lepas tu dah kerja. Bila dah mula bekerja tu actually lagi banyak makan sebab I work dengan meeting semua tu kan, kita banyak meeting and then I set up all the computer semua tu, selalulah orang offer invite untuk makan free kan, banyak sangat makan free, kerja dengan government. And then lepas tu paling berat sekali punya berat pernah mencecah hingga 150 kilo tu waktu waktu dah bekerja tu lagi tinggi lah naik. Okay, I still ingat I punya benchmark umur waktu tu 25, umur 25. So I nak faham bahagian ni lah. Okay, so lepas SPM dah 100 kilo ke belum 100 kilo? Okay, yang I ingat sebab waktu tu yang kena timbang tu waktu kita darjah 6 lah, waktu kita nak ambil BCG tu kan, injection tu, dan KKM datang timbang, I ingat berat I time tu 60 kg. Okay. Was darjah 6. Okay. So and then I tak sure lah peratusan kalau I naik 25 tahun waktu tu, bila umur ke 25 tahun berat I dah 150. So peratus naik tu setiap tahun tu sedar tak sedar dah lebih 10 kg. So 10 kilo, imagine kalau I tak buat keputusan untuk berubah waktu umur I 25 tahun. So kalau bila umur I 30 tahun dia boleh naik ke 200 kilo lah. So because average 10 kilo per year kan. Betul. So memang time tu waktu sekolah pun zaman dulu kalau ikutkan memang tak ramai orang badan besar ni. Sebab tu I ada my nickname was that time adalah Bob, orang panggil badan orang besar lah. Okay, sebab memang tahun dulu tu waktu I sekolah tu, kalau dalam satu sekolah tu ada 2 atau 3 saja orang yang badan besar. Semua badan kecil-kecil kan. But life change lah. Now because of lifestyle sekarang ni sama macam lifestyle I dulu. I dulu memang kuat makan. Satu hari I boleh makan 1 ekor ayam. Hari-hari makan ayam. And then enjoy lah because kadang parents suka tau. Parents masak kita habiskan, kita makan. Sayang. And then yes, of course parents semua kan memang sayang lah. Nak tengok kalau yang selera makan lagi dia suka. Bila tak makan lagi dia risau kan. Because now I pun faham lah, as a parents kita dah macam I dah ada 3 orang anak. So memang sekarang tengok kalau anak berselera makan tu kita pun happy. Tapi kita tak boleh, because kita dah tahu benda tu apa efek dia. So kalau kita sayang memang kita kena jagalah. Cok. Ulang balik perkataan tu. Kalau kita sayang, kita kena jaga. Wow, that's very powerful word. Yes, bukan kita kena bagi apa yang dia nak. We have to monitor lah. Because kita dah tahu apa efek dia dalam long term lah. Okay, so that's I dulu. Lepas tu I naik 150 kilo berat badan waktu I dah kerja. 25 lagi lah, bila kita dah ada duit, kita dah boleh spend apa benda yang kita nak makan. Dulu kita harapkan apa yang parents masak, apa yang parents beli. Betul. Bila kita dah ada duit, berat tu akan jadi lagi mendadak lah. Because we can buy anything what we want. Agree. And then lepas tu kita dah, kita dah lagi banyak lah orang akan invite kita pergi makan sini, makan free.
Okay, very challenging year. Lepas tu year by year because food industry pun makin meningkat. So nasib baik kesedaran tu sebenarnya datang berubah bila I dah ada masalah jatuh penyakit. Dah kena penyakit. Masa you 25, 150 kilo. Yes. Lepas tu penyakit tu umur berapa tahun? 25 tahun. Oh, Okay. I dah kena serang penyakit gout. okay. Okay, at that time umur 25 tahun 2008, 2009 lah lebih kurang macam tu. That time kalau kita kata penyakit gout ni penyakit yang misteri. Tak ramai orang kena. Yang kena pun memang zaman tu datuk-datuk kita yang kena penyakit gout, rumor. So kawan-kawan pun selalulah ejek ada penyakit gout lah apa semua tu, kita pun jadi malu sebab penyakit tu bukan penyakit yang common. Right. Okay, kalau macam sekarang orang cakap gout tu dah macam biasa. Last time bila you cakap gout, you macam ada penyakit yang orang kata yang sangat teruk lah. Macam kena yang tak boleh diselamatkan. Orang cakap ni cakap tu semua tu. And then I was trying sebab bila jumpa doktor pun, bila kita cakap gout pun doktor terkejut that time. Dia kata macam, muda lagi dah kena gout. Faham? But now gout tu dah biasa. Sekarang ni muda-muda pun dah sakit jantung, doktor pun dah tak surprise. Muda-muda dah kena sakit jantung, tak ada dah. Because there's ni lah. So bila doktor dah cakap I dah kena start ambil ubat, makan harian, and then I kena gout time tu memang sangat aktif. 1 bulan dalam 3 ke 4 kali lah. Wow. And then my BP, blood pressure memang tinggi. Memang senang dapat cuti kerja sebab BP naik je, pening, main game stress je. Bukan buat exercise stress, main game stress je, you dah boleh kena BP. Yes. So because lifetime memang sedentary, tak ada exercise at all, tak bergerak sebagainya. Memang duduk atas komputer, makan pizza, makan all the fast food and the computer. So pizza ni beli sendiri ke atau colleague atau bos bagi ke macam mana? Ada yang biasa kadang-kadang bos bagi because kita buat kerja untuk dia kan. Kita buat untuk dia semua tu, ada pizza bagi. Ada juga pizza yang kita beli juga. Okay. Because that time actually dia tak ada lagi, belum ada online lagi that time. Nasib baik belum ada online. Kalau online tu lagilah teruk lah. So yang tu pun memang kena pakai kawan, pergi beli and then kita makan. Because main game kan, ramai-ramai macam tu lah. But now lagi worse lah, langsung tak bergerak. Dulu boleh lagi bergerak, pergi kedai beli, now semua ujung jari kan. Betul. So memang lagi mencabar lah. I can say that sekarang ni dengan dulu lebih mencabar. Okay. So and then after that, bila dah ada penyakit macam tu, doktor advise saya untuk turunkan berat badan lah. Bila I decide untuk turun berat badan, that's another tough punya journey juga. Because that time tak ada media sosial. Right. Kalau ada pun Facebook, I think Facebook pun tak ada orang share. Memang muka buku habis lah. Baru sangat that time. Muka buku habis lah. Maksudnya you post gambar you senyum lah macam tu. There's no people sharing in the Facebook lah. YouTube pun tak ada semua tu. So I tak dapat mana sumber yang macam mana nak turunkan berat badan lah. That time was tough. And then the first journey bila doktor cakapkan turun berat badan, I decided to find gym yang dekat depan rumah. And then I first time pergi gym. Gym waktu tu memang bodybuilder punya style lah. Apa nama gym tu? Domai. I tak ingat lah, tapi I tak ingat nama gym tu. Memang Shah Alam lah. It's a first floor, biasalah community gym yang biasa tu. Tapi pergi kat situ orang yang bodybuilder dalam tu training. And then bila I datang badan besar, apa yang dia boleh suggest I time tu, buat cardio. And then I kena buat sampai 100 push up. Sit up. Right. Okay. And then memang cramp lah because dia tak ada modul yang mana waktu tu fat loss punya modul. Yang dia ada semua adalah how to become bodybuilder punya modul. Betul. So I kenalah 100 sit out semua tu, and then soreness tu semua I tak biasa first time, and then I stop at the halfway lah. Memang tak tahan kan, because modul tu tak sesuai dengan apa yang badan I waktu tu lah. I rasa soreness and dia tak larat. I demotivate lah. Demotivate. Then after that, I think I stop a while. I macam rasa give up, tak nak join. Until one time I find another coach. Okay, this one is from Herbalife. Okay, so that time bila I ada coach tu, this one coach dia lebih kepada macam like lifestyle coach lah. Dia is not more on the fitness. Dia lebih kepada nutrition. And then at the same time, I add on 20% of exercise. Exercise ni yang bukan exercise join or the gym. I pergi kepada yang nature dulu lah, jalan kaki, walking, semua benda-benda ni. Before I kecilkan sikit dulu badan, then after that baru I looking for macam pergi yang maksudnya gradually lah, step by step pergi kepada exercise tu. Tapi apa yang most kejayaan I tu sebenarnya lebih kepada penjagaan pemakanan lah. Okay, Cok, I nak faham. So masa Herbalife tu, berapa lama you follow program tu and apa you dah capai?
Okay, so actually from Also, program, guys, kejap bukan nak promote Herbalife ke apa tau. Sebab itu journey dia. So I nak faham macam mana dia dengan coach kat Herbalife tu dapat berubah. Okay. Alright, so actually dia lebih kepada pemakanan. Pada waktu tu I memang tak ada, memang tak ada apa-apa guidance atau sumber lah. And that time pun I tak rasa macam kalau kat sekolah pun kita obese sebab dia punya percentage tu sangat rendah. Jadi KKM dia tak ada dietitian ke datang sekolah ajar pasal pemakanan because dia punya statistik tu yang badan besar ni sangat kecil. Yeah. So bahagian dietik, so all the information pasal nak makan sihat suku-suku separuh ni tak ada. That time 2009. So bila jumpa because one is good thing of the nutrition Herbalife is because datang daripada US, because US memang dah obese lagi lama. So they come out with the guideline lah. Ada all the macam the meal plan, and also dia ada dia punya macam dia orang punya suku-suku separuh lah. We call it like nutrition philosophy dia. And then kita follow daripada pemakanan lah. So daripada I tahu, baru I tahu kena restrict daripada pemakanan. So barulah kita boleh orang kata dapat calorie deficit tu. So kalau tidak I memang makan sebab waktu tu I pun umur 25 years old, I tak kahwin lagi. So I tak ada orang yang nak masakkan untuk kita. So kalau family dia akan masak yang benda yang so I tak tahulah macam mana nak makan yang kalori yang rendah. So that time cuma kena faham konsep lah. So kadang kalau macam produk tu actually I gunakan as a replacement. Waktu tu I tak tahu nak makan apa pagi. And then I pun takut kalau pagi, kalau I pergi kedai-kedai makanan yang besar ni, of course kita akan order nasi lemak lah, apa benda nak. Time tu macam kita tak tahu kira calorie counting. At that time lah 2009 tu memang susah, kita pun tak ada all the information. And then from that I belajar restrict the calorie. So makan about less than 2000 calorie, 1008 macam tu, atau maximum will be 2000 calorie. And then I add on exercise lah. Exercise tu memang dulu tak pernah exercise langsung, so I add on 3 times per week. Step by step lah, kita jalan kaki semua tu. So the keyword is actually makan. Lepas tu I belajar macam mana nak minum air cukup. So before ni memang minum air tu I rasa satu hari mungkin 2-3 gelas kot. Waktu badan besar kan, makan banyak, minum air kurang. Lepas tu minum air pula tak pernah air masak, semua minum air manis. Semua benda tu kan yang bergula-gula. Lepas tu yang air memang tembikai lychee tu semua, Milo, ais, semua ni is my favourite. Memang kedai mamak dah auto order dah. Terus cakap Milo ais. But now dia dah jadi auto order, sekarang dah jadi habit. I pergi kedai mamak ke apa, I kosong ais Islam. Kita dah change dia punya lifestyle tu kan. So and then lepas tu I buat benda tu dalam lebih kurang almost 1 year. Almost 1 year consistently lah. With the yang paling bagus tu bila kita ada coaching. Coaching tu maksudnya every week you kena monitor your progress. So you tak boleh, because kalau kita nak timbang sendiri kat rumah ni, memang apa orang cakap, memang takkanlah, walaupun penimbang tu ada, nak naik tu kita dah rasa macam belum naik, kita dah rasa demotivate kan. Rasa tak confident. But kalau you ada coach, nak tak nak, that's a time you kena pergi timbang. So I think there's a one reason jugalah success tu, because ada coach yang pantau. Pantau you buat benda-benda tu. Actually dia just pantau you punya behavior je, apa yang you buat, and then you ada buat exercise tak, so advice, monitoring. So bila ada coach tu, kita rasa macam committed lah. Committed with the program, committed with the everything. But end up dia, apa-apa pun, if you have a best coach pun, tapi kalau you tak discipline, and you tak diri, you tak disiplin, you tak decide buat keputusan, it will never happen lah. Betul. So daripada 25 sampai 26 berat badan berjaya turun berapa banyak? 60 kilo. Wow. Turun lost 60 kilo. And approximately 5 kilos a week. 5 kilos around there lah. So ada yang time kita laju, means yang awal-awal tu kan kita macam kita can burn lagi banyak because badan kita besar, and then kita punya penggunaan tenaga waktu tu lebih banyak kan, berbanding daripada bila kita dah makin kecil, dia turun 2 kilo, 3 kilo, by average can be 5 kilo lah. Okay, sorry, I nak correction. 5 kilos a month. A month, ya. Sebab 12 bulan, 5, 60 kilo lah. Dia kata 60 kilo kan. So I nampak Firdaus sebenarnya masa dalam Herbalife sebenarnya. I bukan Herbalife, I nampak. So dia tunjuk satu gambar, dia besar jadi kecil, lepas tu dia on stage. Dia on stage, lepas tu dia sign. Aku macam, apa sama Mak ni kan? Dan I tengok, Herbalife. So I try to understand tentang Herbalife dengan dia punya community. So I have no issue dengan Herbalife, I have no issue dengan direct selling product. It's just that kita pun kena faham
kenapa ada orang yang berjaya dalam program-program macam ni. So that's why best thing to do guys, dengarlah daripada orang yang pernah mengalaminya instead of kita judge. Yes. Betul tak? Sebab kita akan judge dia tipu lah, apalah, whatever kan. So daripada cerita Firdaus kat sini, it's very interesting because dia share yang dia belajar lebih banyak dekat Herbalife punya coach daripada Abang Sado. You faham tak? Abang Sado ada six pack semua, tapi dia belajar lebih banyak daripada Herbalife coach atau whatever coach kat luar sana. Yeah. Kenapa? Sebab itu yang dia nak faham macam mana nak turunkan berat badan, bukan nak jadi Sado. Kan? Okay, interesting. Teruskan lepas tu. Okay, so that time I think was really yelah dia ada banyak yang macam kalau for me pun I lebih nak faham biasa kita nak tengok result lah, tapi result ni if anyone pun yang kalau macam dia cuba produk ni produk tu but dia punya istiqamah tu and then dia punya drive dia untuk buat tu kena tinggi. Macam I waktu tu memang badan besar, ada banyak a lot of issue lah actually bila kita badan besar ni. Macam I susah cek pakaian. That time memang I sampai beli kasut sampai kat Singapore. Wow. Because Malaysia ni dulu dia punya market untuk oversize ni sangat sikit. Yes, memang kalau ada kedai pun kalau you boleh tengok badan I waktu 150 kilo tu, I akan pakai baju yang sama selalu. Bukan baju yang sama actually. I beli kalau I nampak size I akan beli 3 atau 4. Faham? Because kalau you nak tempah lagi lama dapat, lagi susah, lagi mahal lah harga dia. Kasut pun I pergi Singapore, I akan shopping. Then imagine kalau I nak keluar mana-mana tu, I kena bawa I punya slipper sendiri, I kena bawa kasut sendiri. Kalau I tertinggal, it was like I takkan jumpa. Tapi sampai sekarang I ada trauma benda tu actually. Macam sekarang pun badan kata, kau badan dah boleh beli size semua ada, beli je lah kalau tertinggal barang kan. Dan I rasa macam, betul juga. Tapi I masih lagi ada that lama punya habit tu, macam I tak boleh tinggal semua barang-barang I. Takut memang pergi mana-mana I tak boleh travel, I tak boleh beli lagi lah size tu. Tapi actually now dah boleh lah, cuma kita tak sedar kan benda tu happen. But sometimes best juga bawa bag travel, bawa kecil je sekarang ni. So apa-apa tak cukup beli sana. Betul. But last time tak boleh, I kena bawa benda besar-besar, I kena bawa slipper and everything lah. So lepas tu and then of course waktu tu bila kita badan besar ni, kita punya confidence level tak tinggi. So time tu I suka ramai perempuan, tapi ramai perempuan tak suka I lah. I know how balik kan. Muda-muda kan. Kita pun umur 25 years old, memang kita tengok kawan-kawan kita keluar dating ke apa, kita macam lonely kan. So siapa dah nak aku ni? Itulah dia. Kita suka ramai orang kan. So I think benda tu antara salah satu I tengok balik apa I punya macam apa yang boleh drive I, apa yang boleh motivate I untuk I disiplin lah I on the landasan yang ni kan. Sebab kata senang je 11 bulan macam kata setahun je dah kurus, tapi 11 bulan tu is like duduk dalam penjara. Betul. Memang you tak boleh makan ni, tak boleh makan tu, and then you kena exercise. Orang keluar hari Sabtu Ahad, you have to commit with your exercise. Lepas tu you tak boleh, macam I kena skip lah banyak. Kadang-kadang kalau kita tahu orang ajak pergi tempat tu dia dekat dengan makanan, contoh pergi hotel ke makan, I will try to excuse benda-benda macam tu. So I kena buat ni. And then kalau dulu kita badan besar ni, I punya lifetime memang orang yang malas tau, banyak tidur. Pergi tempat kerja, pagi-pagi pun boleh tertidur atas kursi, atas meja boleh tidur. So memang rasa malas sangat. So I kena fight benda tu. I kena katakan macam I tak boleh tidur, daripada instead of tidur, I kena berdiri, kena jalan. Pergi sana, pergi sini, buatlah aktif. I punya aktif calorie burn I tingkatkan instead of duduk sajalah. Kena, lepas tu kena rajin, tak boleh komplain. Dulu kalau boleh, kereta tu nak parking depan-depan pintu masuk. Betul. Kalau apa-apa pun macam sekarang pun, I tengok kadang I buat lawak jokes dengan I punya member-member gym I kan. I kata macam gym I ground floor. Itu dah kira bersyukur lah. Kalau boleh dia nak parking depan gym. Padahal nak pergi gym tu. Tapi kalau boleh berebut parking nak dapat depan gym tu. For me cakap nak pergi gym, why not you kalau I take advantage parking jauh sikit, so you buat warm up dulu. Jalan kaki kan. Tapi benda tu lah I change I punya habit dengan lifestyle supaya tak complain benda-benda yang buat kita malas. Try fight untuk benda tu. Because to be in 1 year journey, untuk be consistent is not easy. Sama lah macam atlet, orang tengok macam dia menang, shock lah menang, tapi the journey nak jadi atlet for 1 year pun you dah macam orang duduk, tak faham the struggle. Tidur tak boleh lambat. You have to be disciplined. Same on the weight loss. You nak tak nak, you tak boleh tidur lambat. Betul. Your hormones semua tu semua antara benda-benda yang disiplin. Drink enough water, and then jaga tidur. Tak boleh ni, kalau apa-apa benda pun you kena try to manage lah. Because you tak boleh terlampau stress.
So discipline lah is a most of keyword, and then the mindset lah. Right. Okay, so tu masa 26 lepas tu. 26 lepas tu, and then bila I dah turunkan berat badan ni, actually I spot satu benda yang mana I nak tengok balik macam mana I boleh kurus. And then waktu tu ramai orang dah start tanya dah, wish you kurus aja lah, macam mana coaching, sebab in the journey 1 year, so it's 26, then after 26 to 27 tu ada juga orang yang tanya-tanya nak minta kurus, tapi diorang bukan besar sangat. Yalah. Diorang just overweight sikit je. Faham. Tapi diorang nak start nak tanya macam kurus. So I start lah buat coaching. Bila kita buat coaching, ada a lot of question yang kita pun tak boleh jawab. So I start cari solution lah, cari search Google, tengok mana ada training about ni. And then my first exam ataupun first certified yang I ambil waktu tu dekat ni lah, kat FitM, Fit Malaysia, I ambil ACE. And then Okay, what decide you to ambil the cert? actually the only yang I jumpa I decide nak ambil cert ni sebab I rasa macam I nak belajar pasal kenapa macam mana I boleh turunkan berat badan and how I can help more people lah. Untuk jadi macam I juga. And then time tu dah start jadi passion. Faham. Sebab I suka exercise, I nak maintain I punya and then at the same time I nak jadi coach jugalah. Macam minat, macam sebab dah ramai orang tanya, kita tengok benda ni macam best juga, kita buat sharing kan. Buat sharing. At the same time sebenarnya jadi coach ni it's reflect to us balik. Sebab macam for me, bila I jadi coach, dia reflect. Bila kita cakap dengan orang, kita bukan sekadar bercakap. Dia akan reflect, aku pun kena buat benda ni juga. So untuk long term saya punya journey and I punya physical sekarang pun macam nak maintain berat badan ni, because bila kita commit jadi coach, we have to orang kata jadi dia punya walk the talk lah. Right, betul. Saya bagi example lah. Yes, so actually benda tu yang buat bagus juga, I suka. Sebab bila I jadi coach tu, bila orang cakap coach, we have to maintain to be head coach juga lah. Cuk, I nak tambah sikit apa yang kena faham dekat Firdaus punya journey ni, walaupun dia dah berjaya turun 60 kilo berat badan, pada masa sama juga dia sedar yang dia cuma boleh berkongsi pengalaman saja. Berbeza pengalaman dengan fakta tau. So that's the reason why Firdaus further belajar dalam as a qualified individual. Because banyak je orang kat luar sana akan berkongsi, kau tahu tak, dulu aku turun 20 kilo kan, tak makan nasi. Okay lah, tak salah kan. But dia orang berkongsi pengalaman. Firdaus sekarang bukan hanya berkongsi pengalaman, disebabkan dia pun tahu dia nak tolong orang, dia pun kena menimba lagi ilmu. Ilmu tu dia sebenarnya tak ada full stop. Lagi banyak ilmu, lagi banyak orang kita boleh tolong. Kan? Betul. Teruskan Firdaus. Yes, so lepas tu start ambil satu cert, lepas tu tambah-tambah ajar semua tu, ambil sport science, so on. Lepas tu, and then because kita ada lagi banyak knowledge, sebab kita nak make sure apa benda yang kita nak share dekat orang tu is selamat lah, safe untuk diorang. Because kita tak nak ajar benda yang orang kata, benda yang main belasah ajar-ajar kan. Aku rasa kan. Aku rasa kan. So kita ajar benda yang fakta, benda yang memang science dah proven lah. Memang yang orang dah buat research, yang student dah buat research, and then kita ajar mengenai benda tu. So it's safe lah untuk diorang. And then slow I tengok macam, because I tengok industri ni, I macam adik I pun actually dia turun lebih daripada 50 kg. Wow. So bila kita ada ilmu dalam fat loss ataupun turunkan berat badan, kita boleh tolong ramai orang lah. Betul. Actually, our cousin. And then mungkin benda ni, ilmu ni tak habis sampai anak-anak kita semua kan. So I think because Malaysia punya industri makan pun memang now is very challenging. Betul. So benda tu I think sekarang ni as a fitness coach, tugas pun memang semakin besar lah. Sebab to help actually our country lah untuk become more healthier, jadi lagi orang kata active lifestyle. So lepas ambil certificate semua tu, I pergi journey, and then at the same time I buat certificate, I pun bukan terjebak, I dah banyak buat fitness, so I pun nak ada personal achievement waktu tu. So I pun ramai orang tengok macam dia boleh lah turunkan berat badan, dia exercise, panjat gunung apa semua tu kan, tapi sebenarnya dia tak tahu yang lifestyle I dulu tak boleh buat semua benda tu. Biasalah people judge kan, dia kata you boleh exercise, you boleh lah kurus, you exercise, you kayu basikal, tapi dia tak tengok yang dulu kita 150 kilo, macam mana kita nak lari marathon kan. Betul. So everything goes to process lah. Slow, and then sebab bila I dah turunkan berat badan tu, I challenge myself. Actually that time I punya mission, I nak
nak try untuk macam get lah anything yang mula I start with 10km run, lepas tu 21km run, and then I start for my marathon. I buat marathon at the same time I buat waktu Ironman. I see. So I did twice, 2 kali full Ironman in Langkawi. So that was like I punya fitness achievement yang paling tinggi dan membanggakan I lah. So that's my personal achievement. And then I tengok apa-apa benda yang mencabar to challenge myself to get my achievement, then I try buat lah. Sebab waktu muda ni kita kena try lah waktu tu kan. Still ada time untuk nak commit untuk all the training semua kan. So that's my fitness achievement that time. Okay, so cukup. Okay. Banyak cerita dia. I memang dengar semua. So But at the same time juga kita kena bagi orang digest lah the bahagian fitness achievement you. Okay. Ada je orang kalau rasa marathon kita dah buat 10 kali dah. Setahun contoh lah. Ya, contoh. So you all kena faham tau. He comes from a background yang sangat berat. Untuk dia boleh buat marathon, I tak pernah buat marathon tau. Okay. Tak pernah buat sekali pun. Untuk dia buat marathon tu, dia dah set satu matlamat yang dia nak cuba capai. Because apa you kena faham, bila kita dapat capai satu matlamat tu, kita dah rasa confident, kita akan mencabar diri buat lagi besar. Yes. Berbanding daripada orang kalau rasa, buat apa, alah marathon ni, kalau you bagi sebab atau alasan, you tak akan buat, that's why you tak nak ubah. Orang yang set satu matlamat, contoh dia buat marathon kan, lepas marathon confirm dia nak cuba Ironman. I tahu, dia tulis kat situ Ironman kan. So, dia buat benda yang lagi mencabar lagi. That's how we grow. Kita grow based on setiap matlamat yang kita capai. Siapa yang tak start matlamat, diorang tak akan nampak perubahan. So, congrats lah to Firdaus kan. Kepada mereka yang kata, let dua marathon tu, you should be proud because dia pun boleh buat. So, sesiapa pun boleh buat juga. Okay, sebenarnya benda tu boleh jadikan kita punya matlamat sebab I nak turunkan berat badan, katakan I ada, kalau kita selalu kita tengok macam apa weights yang kita, ideal weights yang kita nak capai. So let's say biasa consultant ataupun coach akan beritahu, okay, you kena turun 30 kilo untuk capai you punya ideal weights. So bila you dah capai ideal weights you kena ada satu matlamat to motivate you keep doing. Betul. That. So I think bila I decide untuk 10 km run, it's not because of 10km run. To achieve that 10km run, you have to training. Yes. So setiap hari you ada mileage yang you kena kejar ataupun commit. So that's make you committed to you punya goals lah ataupun ni. So and then goals dia pula relate to you punya maintaining your weights. So I think it's a good idea lah. Bukanlah semata-mata you buat tu nak to show off, right? But they want to motivate you to keep doing that. Betul. For yourself lah. Macam sekarang ni ramai orang dia terlalu macam satu ikut kawan. The second one yang paling bahaya is you nak show off lah. Apa yang you boleh buat. I boleh run every day like 10km. You buat benda tu untuk bagi orang happy. Benda tu for me is like paling worst lah. Macam I buat apa yang nak happykan I. That's most important thing. Happykan untuk diri kita. So bila you achieve 10km, walaupun orang cakap macam 10km aku buat hari-hari, that's dia punya kepuasan orang tu. But you jangan follow orang punya ni. Macam sekarang ego tu kita kena letak tepi lah. Same like lifting weight. Betul. So you nak buat tu hari-hari, you nak tunjuk you buat ni berapa kilo you boleh angkat apa ni. Tapi at the end tu benda tu bukan nak happykan you. You puaskan hati orang lain. Tapi at the same time, the worst thing, you akan get injury. Yes. Bila you dah injured atau benda tu, you akan stop forever. I selalu remind benda ni dekat I punya clients and I punya gym members lah. Cakap macam buat tu untuk you punya matlamat, bukan orang lain punya apa yang orang lain nak lah. So follow your pace because kita nak long run. Once you injure, I banyak sangat kawan I dah injured yang pernah turun berat badan banyak 50 kilo, but after the injured and then dia naik lagi double, lagi triple, and then because dia dah rasa macam dah malas lah nak exercise, because habit tu makin lama makin hilang, because dia dah tak boleh nak exercise, awareness pun dah hilang, then dia jadi lagi teruk lah. So itu yang kita tak nak lah. Ramai je orang yang sepatutnya sports ni untuk sihat, tapi ramai sports to get injury. Okay, tu lain yang ni lah. Bukan. Apa yang Firdaus bagi tahu kepada mereka belum bermula mungkin susah nak faham. Tapi kita guna contoh dari segi Instagram lah. Kita guna contoh Instagram. Setengah orang, diorang menunjuk yang diorang berjaya dengan berlakon dekat Instagram. Dia tak buat benda tu. Kononnya lah, suruh jogging. Mungkin dia pakai kasut jogging semua, dia ambil snap gambar, lari 100 meter dah. Cakap, penat hari ni 10 km jogging. Berlakon, dia berlakon. Sebab nak impress ke ada orang. Itu yang Firdaus kata. Jangan buat untuk impress other people.
Because satu hari nanti you pun dah tak larat lah nak buat macam tu. Kan? So you buat untuk diri sendiri. So regardless lah, untuk kesihatan ke, fitness ke, kejayaan ke, jangan buat untuk impress orang, instead buat untuk diri sendiri. Yes. So cool. Okay, that's a good advice juga regarding about macam mana nak maintain tu sebagai lifestyle. Yes. So tadi Firdaus ada mention kan, misi you nak tolong orang. So sekarang misi you apa sekarang? Okay, so it's my journey macam tu lah. First year I turunkan berat badan, and after that I start to become a coach. I belajar macam nak jadi coach. At the same time, waktu I jadi coach tu, I terlibatkan diri dengan all the athletes punya benda lah. I nak jadi athletes because I tak cakap lah I nak jadi athletes yang podium athletes. I nak jadi athletes yang macam orang kata buat benda-benda sukan lasak semua tu lah. Because we call it athlete juga, sebab walaupun even you are finisher je, you podium ni is like macam kalau you bernasib baik, at the same time you akan dapat podium lah. Tapi we are not trained to be podium, but we train to finish all the punya obstacle ataupun all the challenges lah yang kita nak. Sebab biar di event tu you masuk Ironman pun you boleh tak finish. Yes. So that's the journey I jadi athlete. Maksudnya I train untuk to finish all the category yang kita masuk tu lah. Faham. Like adventure race, you have to train lah, sebab kena belajar nak jadi athlete. Dia macam athlete sebab hari ni you akan belajar train berenang. Esok you ni, dia punya lifestyle tu macam sehari bila you dah train 2 kali, you dah consider as athlete lah. Faham? Pagi you kena swim, petang you kena cycling. Walaupun you orang biasa, we can consider you as athlete punya ni lah. Lepas tu I jadi athlete kejap. Lepas tu after that, then come out with, actually sebelum COVID, I start dengan business lah. Okay. So bila orang cakap you dah buat macam-macam ni, why not you buka betul-betul gym. Dulu I selalu ajar orang outdoor. So and then before COVID tu, actually 2019 I start buka I punya gym. And then it's a group class gym. I buka tu, lepas COVID happen. That's another journey lah. So lepas tu my mission tu sekarang ni bila going into start business lah. Business yang maksudnya business yang membantu orang buka gym, buat corporate wellness. I do the same jugalah yang macam mana Coach Kam buat juga. So I buat corporate wellness, and now yang terbaru ni I dah involved dengan events pula, event organizer. So I buat fun runs betul. So benda-benda yang related to fitness lah. Fitness, nutrition, and also just to actually bila kita buat tu kita happy tengok orang sihat. Tak susah lah kan. Macam apa orang ingat, nak kurus ni keturunan ni. Kalau you gemuk je daripada kecil sampai tua. Actually I pun memang gemuk daripada lahir pun dah memang saiz besar lah. Memang daripada kecil. So bila I faham, macam my background come daripada education. So kita orang memang nak tengok, siapa lah nak tengok student bodoh kan. Atau siapa lah nak tengok student tak berubah. Betul. So that's why kita kalau boleh nak tolong orang tu sampai berjaya. So apa yang boleh faham dengan Firdaus punya cerita is bukan setakat nak tolong orang bersenam, tapi nak organize supaya orang pun ada minat. Nak sihat ni tak susah. You join je dulu. You join fun run ke, macam mana kata kan. You join je dulu. Tengok mana tahu terjumpa minat you. Yes, lagi satu macam happy lah buat benda ni. I think because kita banyak tolong orang, kita banyak selamatkan orang actually. Sebenarnya dia macam sama je. Macam kita buat kerja ni macam orang kata, yang macam cikgu, education orang tu dapat tu. Betul. Dia sampai orang kata sampai dia bila-bila lah dia bawa tu. Sama juga bila kita dapat tolong orang tu, dulu tak boleh nak solat, lepas tu dah boleh solat, and then yang tolong ramai. Banyak klien I punya yang I tolong tu dah daripada tak kahwin, tak ada girlfriend, dapat girlfriend. At the same time you dalam program-program fitness tu you temukan jodoh, bagi dia kahwin during ni. So I think benda tu shock lah. Bila buat benda tu, kita punya happy pills tu bila kita tengok orang sukses lah. Kita tolong orang sampai sukses kan. And then my mission tu actually until now I sama juga. I nak bantu untuk kurangkan obesity dekat Malaysia ni, and then nak buat negara kita ni lebih sihat lah, healthy. Almost the same sama dengan ni, cuma I tak declare ni because I memang buat. And then my mission is to grow my absolute wellness tu dekat orang kata satu Malaysia lah. At least satu Malaysia to know absolute wellness. I punya gym, and also I punya platform lah. Nice. Untuk the corporate wellness. And then because I tengok benda ni macam, yelah, orang yang kita nak bantu ni in the future lagi besar daripada orang yang nak membantu ni. We need a lot of coach actually. And then I nak tolong ramai sangat sebab bila kita bagi banyak
you yang mana diorang ada sports science student, because benda tu sports science, sports health ada banyak dekat universiti, tapi end up dia bila dia habis belajar Buat benda lain. buat benda lain. Yes, betul. Actually kalau macam tu, you asyik lost orang yang ada kepakaran, ada minat dalam sports science ni, but the industry is not there. So Malaysia ni akan jadi lagi banyak orang obese, Right. banyak orang yang tak boleh nak dibantu. Ini kira central ni for me macam banyak resources yang dia boleh dapat. Lepas tu macam sekarang ni pula macam TikTok tak semua orang sharing benda tu dia fakta ataupun dia orang ada knowledge. Kadang-kadang dia just ambil daripada mana-mana tu, dia just acting, baca skrip, cakap. Betul. And then bila orang dah follow, lepas tu nak jual barang, jual ni. So it's not right coach yang dia jumpa. So benda-benda macam ni pun bagi I selalu jugalah bagi tahu, ajar dia orang TikTok tu ada yang betul dan ada yang ada di kisah di sebaliknya lah. Tantah dia sendiri pun tak exercise, dia pun tak ni, but dia punya apa orang kata business dia tu untuk kena buat content. Okay, Cok. Since dah masuk topik ni, is out of the soalan yang I tanya. Okay, I tanya 2 soalan ni. Nombor 1, what was your worst case scenario? Apakah benda yang negatif you pernah lalui dalam bisnes buat fitness ni, yang you pernah mengalami? Pernah mengalami worst case daripada macam mana tu? Client Tak kisah klien ke, injury ke, event tak jadi ke. Macam first one I dengar tadi, buka bisnes COVID. Okay. COVID, yes. Itu That's memang the yang worst faham case lah. So other than that, ada tak worst case? Manalah tahu orang kat luar sana macam, I pun nak jadi coach. Okay, dah jadi coach. Bila jadi coach nak buat bisnes pula. Tapi dia ingat, bisnes ni senang je. Dia orang jadi coach boleh buka gym. Mestilah boleh kan, tak ada masalah. So they, at least dia orang boleh dengar nasihat from you and also from me. We've been running this business for quite some time lah. Kan? So ada pengalaman. Apa yang boleh you bagi nasihat kat dia orang regarding about kalau nak buka business fitness, insiden yang teruk you pernah mengalami, apa dia and apa boleh buat? Alright, insiden yang paling teruk I rasa macam bila I buka business ni, I just macam bila nak buka business ni, yang paling bagus sebenarnya I akan advise lah. Macam I dulu, macam orang kata buka business langgar je. Faham? Kita tak ada kira, tak ada buat budgeting, kita tak ada buat business model, semua tu kan. Banyak benda yang kita tak belajar dulu, kita rasa macam kita benda ni kita suka and kita rasa benda ni boleh ada transaction, duit, Follow je lah. invoice dengan ni, buat je. So main langgar. Tapi kalau I ada diberi kesempatan untuk pusing masa ni balik, what I do is kita kena belajar dululah. Same bila kita nak jadi coach sebenarnya. Bila kita nak jadi coach ni, jangan kalau boleh yang terbaik tu is kita dapatkan foundation ataupun pergi ambil certified semua tu kan, sebelum you betul-betul nak mengajar. Sebab ada orang bila dah mengajar dia tak certified, tiba-tiba dia ajar orang tu kena heart attack sebagainya. So you akan panic, you akan tak tahu nak buat apa and then you get sued semua tu kan. So Suatu ketika dahulu ada satu case, ingat lagi tak? Dalam satu program lah. okay. Yeah. So that happened. Tak nak kata aku punya program, tapi that happens once. I ada dalam group tu, I tengok macam orang tak tahu nak buat apa. Yes. Really tak tahu nak buat apa pada ketika itu. So anyway, teruskan. Alright, so I think sama juga same to the business lah. Kalau you betul-betul nak buka business, you better to get any business punya consultant jugalah. Maksudnya consultant, apa yang you perlu buat, apa yang kena belajar. So benda business SOP. So I rasa macam benda tu dia banyak orang kata yalah merugikan kita punya masa juga dan juga kita punya time lah. Money lah, Right. duit. So better kalau you nak buka business tu, even business tu nampak simple, you kena belajar jugalah. Right. You kena masak. Google nak masuk campur. Kena campur. Okay, so I think itulah. COVID tu memang mencabar because kita tak ada saving. That time baru je start buka kan, dah COVID. Tapi Alhamdulillah, we managed to survive until now. Kita pun ada, I buka 3 branch gym. Right. So 2 tutup. 2 tutup during COVID. Okay. Saya buka branch Putrajaya dengan Tanjung Malik. Okay, anda tanya soalan ni. Kenapa cepat-cepat nak buka 2? Okey, sebabnya satu kita nampak bila kita buka banyak ni, orang akan lebih macam ada credibility lah. Macam orang kata macam, oh dia ni dah ada 3 branch yang buka. And then waktu tu pun I tak faham macam untuk kita buka satu-satu branch tu, we must duplicate all the seniors dulu. Bila ada senior, sebab dekat sana tu lalas HQ yang kena support belah sana juga. Faham. So bila HQ support sana, support sini, kita dah tak cukup tangan. Faham. So actually baru kita tengok balik sistem franchise macam mana orang buat. Bila kita pergi belajar, baru tahu selagi kita tak
ada satu SOP yang kukuh dekat kita punya main branch ni, then kita tak boleh duplicate banyak. You must be very solid and stable, and then sampai kalau boleh sebenarnya walaupun you tak ada investor, kalau you propose to investor to agree to open the branch. Walaupun you sebenarnya business model you bukan investor, but ada someone yang akan tengok all the audit, you dah ready to expand to another branch. So itu yang I learn jugalah during COVID. I buka terlalu cepat, walaupun ada advice, tapi kadang-kadang kita pun ada rasa macam boleh ni, kita boleh buat kan, tengok ni, tapi sebenarnya tak boleh nak survive lah. Kita pun tak tahu yang kita budgeting lah. Budgeting sebenarnya bila kita nak buka satu business tu, kita tak boleh nak budget dia macam kita buka sampai buka setup apa semua tu, itu je budget yang kita ada. Tak boleh, dia kena ada budget yang mana kita kena ada sikit duit untuk penggunaan masa setahun ke 2 tahun ke, kalau apa-apa anything happen kalau business tu tak grow. Faham. So kena ada that's money punya apa orang kata kita punya capital lah. Betul. I buat benda semua untuk satu setup je. Maksudnya bulan depan tu kalau tak boleh nak bayar bill, dah tak ada duit dah. Wow. Dia macam kita langgar betul lah. Okay, so lepas tu lah baru you have someone to tolong lah. Yes, I belajar juga. I pergi now I ambil SMB Corp punya programs. I join all the business programs tu. Cuba I nak tambah sikit My mistake. I tak tahu, mungkin tak buat, mungkin buat. Okay, my biggest mistake was so masa kat Australia, I kerja sambil belajar. Okay. So currency kat Australia duit besar. Okay. So I kerja sambil belajar, I accumulated duit untuk buka gym kat sini. Okay. So daripada 2011 sampai 2013 I kerja duit banyak. I mean duit okay, tapi convert besar lah. Okay. Balik Malaysia, I terus buka gym. Okay, the biggest mistake I did, buka gym besar gila. Okay. It was 3,000 square feet. I seorang. Okay. I seorang terus buka gym besar gila, terus banyak equipment. Kalau you ingat lah kan gambar dulu, my gym was at the second floor. I banyak gila equipment. Semua benda I ada. Dengan andaian orang ramai akan masuk. Okay. Bila I buka, I macam krik. The reality dia. The reality macam shit, nobody knows me. Kononnya lah dalam Facebook orang kenal I. Kononnya kan. But in reality people don't know. So that was my first ever mistake. So bila I dah buat kesalahan tu, that's why kepada mereka yang follow same journey, nampak kenapa saya downsize. Because masa downsize, alhamdulillah, we actually made more than before. Better. Tapi overhead lagi rendah. Kan. So kepada mereka kat luar sana, jangan riak sangat macam aku rasa boleh ni buka besar-besar. Try to re-strategize. So this is my first ever mistake lah dalam business. Awareness lepas tu, because kalau kita tengok pun tak banyak. Kalau kita tengok patutnya lah, kalau dengan population rakyat dekat Malaysia ni, patutnya buka gym ni sepatutnya lah. Kita boleh buka sebanyak Family Mart ada. Right. Every 5 km patutnya kena ada. But now memang kalau gym ada banyak, tapi kedai makan lagi ramai orang. Yes. So we have to kerja kuat lah untuk give awareness pasal benda ni. And then kita kena bagi life, kena kadang-kadang diorang tahu work-life balance. Tapi I pelik kenapa work-life balance dia tak ada exercise. Baru cakap. tak termasuk exercise kan. Work-life balance tu is a mental health. You kena exercise. So once diorang tahu, lepas tu untuk coach-coach tu janganlah torturing. Torturing tu kadang orang takut ni because dia join punya program je sampai kan. Pening lah, penat lah, tak larat kan. We kena educate. Kita bagi ni encouragement. I hope that. Tapi Malaysia ada banyak lah perubahan berbanding daripada yang sebelum-sebelum ni. Now dah ada ramai, cuma dia different pula. Sekarang ni dah ramai orang exercise, tapi too extreme exercise juga. Agree. Macam tu lah. Okay, so satu dah bagi nasihat regarding about you punya journey lah, berat badan semua dan macam nak konsisten. Nombor 2 dah bagi nasihat kepada mereka yang nak jadi solopreneur atau entrepreneur, nak buka bisnes sendiri kan. So he give his worst case scenario. I pun dah bagi my worst case yang advice. And last one, kat mana nak cari you? Okay, so basically sekarang ni kita punya Absolute Wellness, kita ada di I punya gym ada di section 13 Shah Alam lah. Kita Nazar TTDI Adina, dia macam atas tu ada apartments. So it's a ground floor lah. Okay. Kita focus on group classes. Okay, and then ada buat personal training. Okay. And then I buat banyak juga corporate wellness lah. Corporate wellness mean kita ajar apa ni, untuk kan sekarang ni ramai orang, yelah susah kalau even kalau macam kita kan gym kat Shah Alam, tapi ada yang
kawasan-kawasan lain macam contoh Putrajaya, they need some consultant untuk buat kelas kat tu. Kita ada buat corporate wellness juga lah. Basically diorang reach I dekat kita punya website absolutewellness.my, ataupun they can check me on the Instagram lah. Okay. Muhammad Firdaus MY. So semualah Malaysia Muhammad Firdaus MY, absolutewellness.my. So that's saya punya ni. And then basically now pun I actually love to share banyak benda ni, tapi bila kita dah into the business now, memang terlalu sibuk lah untuk benda tu. And then I hope that actually apa yang I nak, I punya mission antara salah satu to get some freedom time. Lepas tu I ada banyak masa untuk to share dengan orang kat luar sana lah. Faham. But now because apa yang I buat ni pun agak busy, sebab tu I rasa macam Malaysia ni perlu ramai orang. I sekarang ni salah satu benda yang I tengah busy lagi adalah untuk recruit more coach, nak educate, nak ajar diorang, because kita nak pastikan coach-coach kita ni bukan sekadar kita ambil macam orang kerja tak certified. Dia tak boleh ajar, dia nak kena follow kita punya quality. Betul. So I busy mengajar, and then busy untuk yalah cari orang-orang yang ada passion lah. Ada passion, sebab kita tak nak coach ni dia bekerja because of money. Betul. Sebab aku nak ada income bulanan. Kita nak ada satu coach yang mana dia sama macam kita buat benda ni untuk learn the knowledge. Money will come bila you dah ada, orang kata, satu tahap yang mana kita dah memang penuh dengan ilmu. Kita boleh demand, orang pun suka dengan kita. But bukan kita bayar you gaji tu untuk you ada gaji je, and then you buat kerja, masuk kerja, balik kerja macam tu, and then you tak explore the industry. Semua tu because kita nak tolong orang ni, dia lain. Dia lain sikit. Because kalau you macam pergi kerja, balik kerja, end up you ajar pun benda yang tak quality, you tak search for knowledge kan. So kita kena find that passion people lah. Nak add on, passion ada satu. Banyak ahli sukan yang banyak passion, tapi diorang tak suka orang. They're not people person. Ada ramai orang, diorang boleh tunjuk diorang punya tahap kesukanan diorang punya masak setiap hari. Ada orang macam tu. Tapi bila nak bantu orang lain, just ikut je lah. Diorang tak nak cakap, nak tolong guide you. Macam Firdaus punya journey is very awesome. Ada orang kat situ setiap minggu. Now this is what we call accountability. Accountability is memang based on research. Kalau someone is there to tolong you, proses you senang. Kalau you nak buat sendiri bukan tak boleh. Tapi chances of people are failing is very high, especially bila tak tahu nak buat apa. Kan? So I totally agree dengan apa Firdaus kata. Kalau you nak cari coaches bertauliah nombor satu lah. Kan? Nombor dua, coaches tu memang a people person. Memang nak duduk dengar masalah. You rasa macam psychiatrist tak? Kadang-kadang macam terapis tau. Yalah, terapis. Dengar masalah dia, lonely ke, single ke, sedih ke, World Cup. Macam tiba-tiba soalan macam ni kan. So betul lah, you have to be people person on that part. Okay, one thing I think nak add on daripada segi yang I sangat disappointed lah with the industry, especially I tengok macam kalau fitness and juga health ni, orang ingat dia benda tu macam bayar tu. I think the rates tu untuk kita yang, because I selalu masuk apa-apa benda kita tengok budget. So untuk health dengan fitness ni I rasa macam agak kesian sikit lah, macam harga dia tu terlalu kecil. Sebab benda ni dia ingat kerja kita ni macam semudah ambil buku, cerita benda, ada fakta kat kita nak kena dengar. Macam you kata nak dengar tu, why people can bayar macam contoh doktor pakar ke, satu consultation dia RM300, RM400. Kita pun sama, kita dengar benda yang sama, and then we use our experience 15 tahun juga, almost macam nak belajar pakar tu. Tapi dia expect dia punya harga tu is like macam kita orang kata kalau doktor tu baru lepas habis dia punya ni, harga consultation tu RM30, RM50. Betul? So I think banyak juga program-program kat luar sana, bila kita tengok budget on fitness ni terlalu kecil untuk ni. So I think benda tu agak kecewa jugalah. Tapi macam mana pun, sebab kita passion, kita buat kerja ni bukan because of money. But sometimes benda ni adalah kita punya motivation juga. What if kalau kita dah tak ada dalam industri, so you hilang orang-orang yang boleh bagi kesedaran, bagi orang nak berubah benda ni, yang selamatkan nyawa orang. So I hope that orang Malaysia pun janganlah ingat macam personal trainer ni semua kerja-kerja yang rate tu bila kita letak macam kadang I letak macam
RM200 ke kalau kita punya PT pun kesian lah sampai RM50 satu jam kan. Kan ada macam tu kan. I rasa macam untuk training kat luar sana pun try untuk tengok seram. Jangan tengok kita punya macam kita nak buat duit saja. Kita kena tengok sekeliling, bincang dengan kalau macam Rich Alam berapa dekat gym sini, dekat sini. Kita try buat macam kalau kita tengok orang jual kunci pun ada dia punya association, maksudnya persatuan dia. So semua kedai kunci dekat area sini mesti kena harga macam ni, standard rate. So I think apa yang perlu diubah dekat Malaysia tu benda rate tu jugalah, sebab benda tu yang akan bagi kita punya industri. Atau kalau tidak sekarang ni punya rate, you nak sustain you punya gym pun susah. Bila ada orang jual gym kadang-kadang RM5, RM6 kan. So how all yang macam yang betul-betul buat benda ni yang passion and also yang pergi belajar, kita cost bukan murah. Kita belajar pun kita spend beribu-ribu, but people are paying kita macam RM20 per kelas ke apa semua tu kan. I think the industry pun kena help us lah, sebab dia bantu kita untuk kita bantu dia. Itu the most thing lah. I think fitness tu kat Malaysia ni kena grow. I think kat luar negara semua the rates good. It's different. Different kan. Jangan convert lah. Jangan convert lah. That's how I made my money dekat Australia. But qualified coaches ni value dia tinggi sebab it involve dengan kesihatan. Yes. Apa I nampak kalau nak tengok dari segi negatif kan, Malaysia do not appreciate kesihatan. I might be wrong. I might be wrong because apa-apa tentang kesihatan cheap, murah. Siapa yang boleh offer paling murah? That's my view lah. But then again, apa yang macam Firdaus kata tadi, setengah tempat tu kena harga mahal, setengah tempat tu mungkin harga murah based on demographic and geographic. I totally agree on that part. Okay, last but not least, Firdaus dah beritahu dekat mana nak cari dia, and you boleh contact dia. Kepada corporate company kat luar sana yang want to engage with him, please go to his website and you can hire his team members lah. And saya berharap lebih ramai orang yang mempunyai mentality seperti Firdaus, bukan setakat coaches tapi setakat sebagai entrepreneur juga, yang mempunyai mindset nak tolong lebih ramai orang supaya obesity kat Malaysia ni bukan sahaja dapat diubah, tapi orang boleh faham that we're doing a job bukan setakat train orang, tapi mengubah kehidupan seseorang tersebut. So Firdaus sebelum ni dengan Firdaus sekarang tak sama. Orang sama tapi lifestyle dia berbeza gila. Siapa tak nak hidup macam dia? Semua orang nak kan hidup lebih sihat, lebih aktif dan tolong lebih ramai orang kan. So that being said, Firdaus, thank you very much for your time. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, dia berkongsi lagi banyak cerita dengan anda semua. So guys, thank you very much. Kita akan jumpa lagi in our next episode. Take care. Assalamualaikum. Peace out.